Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya kita bertemu lagi pada waktu tengah hari ini menjelang masuknya waktu solat Jumaat. Kita manfaatkan masa yang ada sambil kita niat beriktikaf di dalam surau ini. Kita dengar beberapa kupasan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah pun kita dengar sebelum ini. Ayat daripada surah Al-Mu'minun, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sadaqallahul azim. Dua daripada ayat ini telah pun saya kupaskan sedikit sebanyak dalam pertemuan yang lepas. Maka ada baiknya saya sambung lagi perbincangan dalam ayat berikutnya. Sifat orang-orang yang berjaya. Maka orang yang berjaya itu pastinya adalah orang mukmin. Orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi kesempurnaan iman seorang mukmin itu perlu ditambah dengan beberapa sifat, yang mana Allah Ta'ala sebut siapa dia yang berjaya ini. Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Apa sifat mereka? Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Mereka yang khusyuk dalam solat. Ini ciri yang pertama. Maknanya satu tahap, kan? Walaupun ada ayat yang menyebut tentang mendirikan solat, kan? Kalau ayat dalam surah Al-Baqarah sebut ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu disebutnya apa? Allazina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan solat. Maka dalam ayat ini sebut orang mukmin itu adalah orang yang khusyuk dalam solatnya. Jadi solat itu mesti diusahakan supaya sampai ke tahap khusyuk. Yang mana para salaf kata apa? Para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu sebelum kita, dia kata apabila mendirikan solat, yang ku ingat adalah apa dia? Aku bayangkan malaikat berada di kiri, malaikat di kanan dan di kiriku, kan? Di depanku adanya syurga, di belakangku adanya neraka, dan di atas aku adanya malaikat maut yang boleh bila-bila masa mencabut nyawaku. Mana solat itu yang seperti Nabi kata, kan? Seperti solatul muwadda', solat yang terakhir. Maksudnya solat yang kita dirikan ini, kita bayangkan seolah-olah inilah solat yang terakhir dalam hidup kita, kan? Kalau kita nak hadirkan khusyuk. Jadi setelah disebut tentang sifat mereka, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat, maknanya khasyi'un itu sifatnya disebut, kan? Maknanya khusyuk itu sudah melazimi solatnya, dah khusyuk, dah selalu khusyuk. Bukan sekali-sekala khusyuk ataupun takbir khusyuk, lepas takbir dah mengelamu, kan? Merayau-rayau fikirannya, kan? Sekalipun tidak khusyuk, apakah kita boleh meninggalkan solat? Maka tak boleh lah. Sebab solat itu sendiri adalah proses, tuan-tuan, kan? Proses menambahkan keimanan, kan? Proses untuk mendapat ketakwaan.
Dan tak ada pun dalam mana-mana sumber syarak yang mengatakan suruh meninggalkan solat, sekalipun kamu itu ahli maksiat. Sekalipun seorang itu ahli maksiat, tapi tetap dia kena solat. Tetap dia kena solat. Tidak ada perintah untuk meninggalkan solat. Yang ada pun Nabi sebut, Nabi kata kalau seorang itu minum arak, wa'iyahzubillah, kalau seorang itu minum arak, dia orang Islam dan minum arak, solatnya tidak diterima selama 40 hari. 40 hari tak terima, itu bukan maksudnya kalau minum arak kita payah sembahyang lah, dah confirm tak terima kan? Tetap kena solat juga. Tetap juga dia kena solat. Bukan maksud bila hadis tu kata tak terima, maknanya ini tanda tak payah solat. Sepatutnya yang dia kena tinggalkan tu adalah minum arak tu. Dia kena taubat lah. Logiknya adalah dia kena tinggalkan minum arak, dia kena bertaubat supaya solatnya tu diterima Allah. Itu bukan bermakna dia kena tinggalkan solat tersebut. Ada satu ketika kan, seorang sahabat lah, ada sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ada seorang kawan ni kan, dia ni rajin bangun tahajud tapi suka mencuri. Macam mana ni, bangun tahajud rajin, mencuri pun ada juga. Apa Nabi kata apa? Tak apa, Nabi kata solatnya akan membantu dia meninggalkan maksiat tersebut. Solatnya itu akan membantu dia meninggalkan maksiat. Jadi solat ni proses, tuan-tuan. Orang nak jadi baik, nak mula macam mana? Mulakan dengan solat. Nak jadi baik, mula dengan solat. Itu prasyarat yang pertama. Jadi solat itu akan melatih diri kita untuk jadi orang baik, dan dia akan bawa kepada khusyuk tadi. Walaupun mula-mula memang tak khusyuk kan, mungkin sampai sekarang pun tak berapa khusyuk lagi, tapi tetap kita kena teruskan. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang menjauhi daripada perkara-perkara lagau. Al-lagwi mu'ridun, menjauhkan diri. Orang mukmin ini kalau dia nak berjaya, maka dia kena menjauhkan diri daripada lagau ini. Ulama tafsir ada pelbagai tafsiran mengenai lagau ini kan. Ada yang kata perkara-perkara batil, apa sajalah perkara-perkara batil ini. Ada yang mengatakan syirik itu juga termasuk perkara lagau. Ada yang mengatakan dia maksiat. Ini semua termasuk perkara lagau. Maknanya ringkasnya kita kata perkara yang mengalihkan kita, mengalihkan perhatian kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang menjadikan kita lupa kepada Allah, kan? Boleh jadi dia maksiat, boleh jadi juga dia benda harus yang dibenarkan syarak. Contohlah kerja kan, kerja sampai lupa sembahyang. Kalau lupa tu tak apalah, tapi sampai tinggal sembahyang, dah ingat dah waktu, tak apalah, nanti dulu, nanti dah habis waktu. Jadi kerja tu pun dah jadi lagau. Jadi lagau ni bukan semata-mata yang kita nampak macam lagau orang muda kan. Kita kata orang muda lagau ni apa, berhibur, berseronok-seronok, ya itu lagau juga. Tetapi kadang-kadang benda yang baik itu juga boleh menjadi lagau, asalkan dia menyebabkan kita melupakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk dalam perkara-perkara lagau. Dan kalau kita tengok ayat ketiga ni, tuan-tuan, ayat pertama menyebut tentang hubungan dengan Allah. Ayat pertama, jadi orang mukmin ini dia sebut hubungan dengan Allah. Dia tak sebut, dan dalam ayat ini dia hanya sebut solat saja. Dia tak sebut pun puasa, zakat, haji, semua tak sebut. Dia sebut solat je. Lepas solat terus pergi kepada perkara lagau, kan? Jadi sifirnya, tuan-tuan, orang yang menjaga solat ini, orang yang menjaga solat, sifatnya menjaga solat, pasti dia akan jaga ibadat lain, pasti. Tak
setakat saya hidup ni, yelah tak adalah kata nak panjang sangat, umur hidup ni kan adalah 40 tahun lebih kan. Tapi tak jumpa lagi orang yang kita kata kita jumpa dia solat rajin tapi puasa malas kan, zakat kaya duit ada tak nak keluarkan zakat kan, haji pun tak nak pergi, tak jumpa lagi lah. Tapi kalau yang lain tu kita ada jumpa kan, orang puasa tapi tak sembahyang, tak solat, itu kita banyak jumpa. Memang ada yang itu yang banyak lah. Tapi kalau orang yang jaga solat tuan-tuan, insya-Allah ibadat lain memang dia akan jaga. Sebab yang paling berat ni memang solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, Quran sebut. Solat ini memang berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kalau tak khusyuk memang rasa lama. Sembahyang 2 rakaat pun lama. Imam baca panjang ni kan. Sebab hati tak khusyuk. Tapi kalau hati khusyuk kan, sembahyang panjang pun rasa masya-Allah kan. Macam sekejap je kan. Macam solat Nabi lah kan. Nabi solat tahajud baca surah Al-Baqarah, lepas Al-Baqarah baca Ali Imran, lepas Ali Imran baca An-Nisa, lepas An-Nisa baca Al-Maidah, baru rukuk rakaat pertama. Sahabat yang ikut belakang Nabi ingatkan, ni baca Baqarah ni, tak apa, lepas Baqarah rukuk lah ni. Tengok Nabi sambung lagi, Ali Imran pula. Kita kalau buat tahajud macam tu memang habis kan. Habislah grup WhatsApp masjid kan, surau punya habis kena balon lah jatuh puasa. Apa ni panggil imam ni baca panjang kan. Sebab apa tuan-tuan, kita perlu khusyuk lagi. Tapi betul lah, yang fiqahnya betul lah. Maksudnya kalau solat itu untuk masyarakat awam, solat awam bukan untuk sendiri. Kalau awam tu memang buat yang ringkas dengan menjaga rukun dan syarat-syaratnya. Kena jaga lah, bukan ringkas tu ringkas betul. Okey, sebab ada sahabat yang sembahyang ni panjang, dia jadi imam, maka makmum pergi mengadu, wahai Rasulullah, ni sahabat kamu yang kamu lantik jadi imam ni sembahyang dia panjang-panjang kan. Maka Nabi kata, afatanun anta. Nabi tanya sahabat tu, kamu ni nak timbulkan fitnah ke? Kamu nak timbulkan fitnah ke? Maksudnya nak bagi orang tak selesa dengan agama ke? Sehingga mereka rasa yang sahabat ni buatlah yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar kan. Bahkan Nabi SAW pernah solat di masjid jadi imam. Nabi pernah ringkaskan solat hanya dengan sebab mendengar bayi menangis, anak kecil menangis. Anak kecil menangis, maka Nabi cepatkan solat sehingga sahabat perasan lah. Nabi sembahyang, laju pula Nabi hari ini sembahyang. Lepas solat, sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa tuan solat laju hari ini kan? Maka Nabi kata, aku dengar tangisan bayi dan aku bimbangkan ibunya rasa gelisah, maknya rasa tak senang kan, maka aku cepatkan solat. Ini rahmatnya Nabi SAW kan. Kita pula kalau dibawa anak bising, siapa pula bawa anak ke surau ni kan. Okay? Kita marahkan pula orang kan. Jadi tengok keadaan. Jadi macam tu lah. Kalau untuk sendiri tak apa, kita sembahyang seorang-seorang. Kita nak sembahyang panjang-panjang pun tak ada masalah. Cuma satu saya nak sebut, kadang-kadang ada orang berjamaah, dia kena fake jamaah ni, kena tahu juga. Dah alang-alang kita sebut ni kan. Ada makmum yang kadang-kadang dia suka memanjangkan rukun ketika imam memendekkannya. Yang paling biasa kita nampak ketika sujud akhir. Sujud yang akhir ini, sujud akhir dalam mana-mana solat. Kalau kita solat berdengan imam, sujud yang terakhir itu bila imam bangun duduk tahiyat, kita kena ikut imam. Jangan memanjangkan sujud kan, sehingga panjang yang melampau. Dan apabila kita terlepas dua rukun yang panjang, maka solat kita batal tuan-tuan. Bukan tak dapat pahala jemaah, solat batal. Contoh macam mana? Dua rukun yang panjang. Katalah sujud akhir kan, imam bangun nak duduk tahiyat akhir, kita makmum belakang, kita pun teruskan sujud. Sebab kita dah faham hadis tu, Nabi kata
Kan, tempat yang paling afdal kamu berdoa adalah ketika kamu sujud, maka panjangkanlah sujud tersebut. Betul lah hadis tu tak salah, tapi cara kita apply hadis tu salah. Kita guna hadis tu salah. Sebab yang Nabi sebut tu, kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita sembahyang sunat, kita sujudlah lama mana pun, sampai berlekuk dahi kita pun tak apa, kan? Tapi bila kita bermakmum, maka kita ikut imam. Sebab dua rukun yang panjang tu apa? Duduk tahiyat itu satu rukun. Duduk tahiyat tu satu rukun. Bacaan tahiyat itu rukun yang kedua. Jadi bila imam baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita masih lagi dalam keadaan sujud, solat kita batal. Solat kita batal. Ini saya perhatikan ada jemaah-jemaah begitu. Sebab dia sebut sujud kan, dengan baca doa apa semua boleh buat kalau kita sembahyang sendirian, seorang-seorang. Tapi bila kita ikut imam, kita kena follow imam betul. Imam bangun, kita bangun. Imam rukuk. Imam sujud. Imam duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir. Itu maksud dia bila kita menjadi makmum. Jadi sifat yang ketiga Allah Ta'ala sebut, kan? Yang pertama tadi hubungan dengan Allah. Okey, selesai hubungan dengan Allah. Yang ini menjauhi benda lara ni, ini dah masuk dalam muamalat, kan? Benda lara ni dah masuk dalam benda muamalat. Ini dah kita dengan kategori kita dengan manusia, hubungan kita sesama manusia. Jadi hari ni lara ni tak berhubung dengan manusia secara fizikal pun dah banyak lara dah. Dengan handphone kita tu pun dah banyak dah benda lara, kan? Dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan TikToknya, dah macam-macam ada dalam tu. Yang halal pun ada, yang haram pun banyak. Berapa banyak masa kita habis dengan benda lara seperti itu berbanding kita duduk di hadapan Al-Quran, kan? Masa kita tu berapa jam masa kita boleh check telefon kita malam sebelum tidur, tengok berapa jam kita guna telefon hari ni, kan? Kalau kita tengok yang penting tu tak banyak pun, kadang-kadang banyak habis masa kita, kan? Tengok banyak wajibat kita tak selesai, kan? Quran pun kurang baca, solat sunat pun tak berapa rajin nak buat, tapi banyak masa kita 3-4 jam. Mana menunjukkan bahawa masa kita banyak, kan? Tapi kita rasa sibuk je, kan? Kita rasa sibuk, kita rasa kita paling sibuk lah, kalah Perdana Menteri, kan? Tapi bila kita tengok masa kita ni, banyak lebih, tengok 3 jam 4 jam ya, habis kat telefon ni je ya. Apa aku buat, itulah tuan-tuan, okay? Jadi yang lain pada itu maknanya kita banyak bermuamalah dengan orang. Jadi prinsip kita dalam bermuamalah, orang mukmin ini prinsipnya kalau bermuamalah dengan orang, benda lara kena tinggal. Bukan maksudnya duduk mengasingkan daripada masyarakat, tidak, kan? Di kaedah disebut apa? Yakhtalituna wa la yata'athharun, bercampur dengan masyarakat tapi tidak terkesan dengan masyarakat, perangai-perangai masyarakat. Sebab tu ada orang yang salah faham dalam metod dakwah ini. Mereka kata, bila masyarakat dah rosak, kita kena mengasingkan diri. Sebagaimana Nabi berkhalwah. Nabi berkhalwah di Gua Hira. Nabi berkhalwah di Gua Hira, melihat, tengok masyarakatnya dah rosak, kan? Nabi berkhalwah. Betul Nabi berkhalwah, tapi Nabi berkhalwah itu ketika sebelum baginda diangkat menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, ya. Tapi selepas menjadi Rasul, Nabi tak tinggalkan kaumnya. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi tak tinggalkan kaumnya, bahkan duduk dengan kaumnya, bersama dengan kaumnya, membimbing mereka, berdakwah, menyampaikan kalimah tauhid. Itu kadang-kadang berlaku salah faham pada sebahagian daripada masyarakat. Kemudian sifat mereka yang seterusnya, yang ketiga apa? Ini semua masuk hubungan dengan manusia. Wallazina hum lizakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakat. Menunaikan zakat, tuan-tuan. Zakat ini adalah menterjemahkan, pertama, tanggungjawab kepada Allah, satu. Yang kedua, tanggungjawab terhadap asnaf, masyarakat lah. Di dalam masyarakat kita, tempat kita duduk ni, ada golongan-golongan yang memerlukan,
yang Allah Ta'ala sebut, wa fi amwalikum haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kamu itu ada hak yang tertentu, haqqun ma'lum lis-sa'ili, bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan bagi orang yang tidak meminta. Sebab asnaf ni secara umum ada dua kategori. Pertama, dia memang tak segan nak minta. Dia tak malu sebab dia tahu aku asnaf, apa masalah kan, aku orang miskin, aku orang susah, bagilah zakat. Itu satu. Tapi ada orang yang malu, dia miskin, yang malu nak pergi kan. Yang inilah kena cari kan. Sebab itu zakat ni wajib keluar masa bila? Yalah, pertama wajib keluar bila cukup haul, nisab, semua tu wajib keluar lah. Tapi terlebih wajib lagi apabila ada asnaf yang datang ketuk pintu kita. Ketuk pintu rumah contohnya lah kan. Orang datang, ataupun dia datang main masjid sini kan, datang surau sini minta, tuan saya ni asnaf, orang miskin, orang susah, ada zakat bagi. Jadi kalau memang ada wang zakat pada kita ketika itu, maka kita wajib mengeluarkan. Sebab yang meminta itu adalah orang yang berhak, orang yang berhak untuk mendapat zakat. Okay? Yalah, bukanlah mana kita kata kan, oh ni kena siasat dulu kan. Okay? Kena siasat dulu betul ke, scam ke apa ke kan. Yalah, maksudnya bagi itu mungkin bagi untuk dia cukupkan keperluan dia hari itu. Walaupun kita layak bagi 1,000, kita layak keluar zakat 1,000 kan, kita takut juga kan teman-teman scam ni, bagilah dia berapa dulu, RM50 ke 100 ke, tak apa kan. Ambil maklumat detail dia, ada register mana-mana, daftar kat mana-mana tak zakat okay? Belum daftar, okey tak apa, kita carikan ada amil kawasan, amil bantu dia untuk didaftarkan dan sebagainya. Jadi zakat ini satu yang sangat penting. Satu yang sangat penting, salah satu rukun Islam. Kalau di Selangor ni, kalau kita tengok jumlah yang yang terakhir itu disebut orang Islam yang bayar zakat di Selangor ni yang layak berzakat, tapi yang menunaikan zakat hanya 20% sahaja. 20% tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita bising, apa zakat buat ni kan, sebab kita tak ada enforcement, tak ada betul-betul kata nak heret lah kata orang kan, nak dakwa ke apa lagi, masih lagi dalam marhalah peringkat berdakwah. Zakat itu dalam konteks masih lagi berdakwah, buat ceramah, menyampaikan kesedaran melalui khutbah dan sebagainya. Okay? Jadi ada orang yang berharta, tapi mereka rasa mereka ialah tak wajib zakat. Bukan rasa tak wajib zakat, tapi rasa macam tak lalu pun rukun zakat tu. Pernah sembang dengan pegawai zakat, dia kata, ustaz, dia kata percaya tak, dia kata ada satu orang VVIP, bukan VIP kan, bergelar Tan Sri lah, hebat lah kan gelaran Tan Sri, kita tahu lah kan, mesti orang hebat-hebat. Memang orang kaya, kalau sebut nama pun semua orang kenal, tapi semua hidup tak pernah bayar zakat. Dan dia datanglah ke kaunter zakat, dibayar zakat. Itu pun selepas dipujuk oleh kawan dia. Kawan-kawan dia semua orang kaya lah kan. Okay? Sebab apa? Kawan ini, orang kaya ni ada macam kerunsingan. Ada benda rusing dalam hati, tapi nak kata sakit tak sakit, sihat walafiat, harta banyak, tapi dalam hati ada rusing. Memanglah ada rusing kan, tapi tak tahu rusing tu apa. Jadi kalau dia kata ni kan, dibayar zakat, dan memang hartanya berjuta-juta lah tuan-tuan, makan tak habis lah kata orang. Bila dibayar zakat, dia sendiri mengaku, dia kata barulah dia rasa ada macam beban tu turun daripada bahu dia. Dia rasa macam ada benda beban yang turun daripada bahu dia kan. Kalau tidak, dia duk rasa macam ada benda yang macam tak settle. Dia kadang-kadang macam ni tuan-tuan, kadang-kadang orang ni ada kesedaran, mereka ni ada kesedaran, tapi kadang-kadang mereka ni malu. Dia aku ni VIP kan, aku pergi nak bayar zakat kat kaunter kan, nanti dia orang tanya pula pernah bayar zakat ke tidak. Macam malu lah orang tu, aku tak pernah bayar zakat kan. Tapi ni hak Allah, kita nak malu apa? Sebab semua maklumat zakat tu sangat
PNC lah. Dia sangat dirahsiakan, sangat sulit. Bahkan kalau kita katalah harta kita banyak sangat, banyak sangat tuan-tuan, kita tak nak pergi pejabat zakat, kita boleh panggil pegawai zakat datang rumah kita, boleh. Boleh tuan-tuan, tapi dengan syarat memang harta tuan-tuan banyak lah. Dia kata emas di laut, macam cerita Wiramli tu kan, gudang di darat, di kapal pun ada, di Gohit Kostan pun ada, banyak sangat lah. Harta kita, boleh kita panggil pegawai zakat, telefon dia, saya Datuk Seri sekian-sekian, Tan Seri sekian-sekian, ni pegawai zakat ke, tolong datang rumah saya buat kira zakat boleh? Dia datang, dia akan datang. Tapi tuan-tuan jamlah dia makan sedap-sedap sikit kan, jangan bagi air kosong je. Bagi dia jamu sedap-sedap sikit, dia seronok datang. Boleh, tak ada masalah. Bahkan ada orang-orang kaya disebut, orang kaya yang datin-datin apa semua ni, dia bayar zakat barang kemas. Barang kemas, mana yang datin-datin, barang kemas pun banyak kan. Dia bawa katalog je tuan-tuan, bawa katalog saja. Dia tak bawa barang kemas dia bawa katalog je. Ni beli, ni dulu beli dekat London ni, masa last summer dia kata, ini dulu beli kat Paris, ini dulu beli kat Spain, ini dulu beli masa umrah, masa haji, semua dalam katalog dia. Ada siap dia punya surat beranak dia semua, berapa gram apa semua. Jadi pegawai tak perlu tengok barang kemas tu, hanya tengok katalog saja, dia boleh nilai taksirkan dan sebagainya. Jadi masih lagi kan, kesedaran berzakat ni masih kurang. Termasuk juga kalau orang-orang yang bekerja, dia ada zakat pendapatan. Yang makan gaji ni tak ada zakat ke? Dia ada zakat pendapatan. Berapa ramai orang Islam yang membuat potongan membayar zakat pendapatan? Tak ramai juga. Bahkan ada orang rasa, saya tak wajib kan, gaji saya berapa, 6,000. Contohlah dia kata kan. Kita nak tahu kita wajib tak wajib, kita pergi ke kaunter zakat. Yang paling dekat dengan tuan-tuan ni semua, tuan-tuan boleh pergi ke kuis. Dekat kuis tu masuk je, pintu masuk ada pejabat zakat sebelah kiri. Lepas pondok gad tu ada pejabat zakat situ. Boleh tanya pegawai kan. Bawah ni ada satu orang peniaga kedai makan ni, saya kenal lah. Dia tanya, Ustaz, saya nak bayar zakat lah. Saya rasa macam saya kena bayar zakat ni berapa kan? Macam mana ya nak buat kiraan apa semua kan? Saya kata pergi ke kaunter zakat dekat kuis tu. Dia pergi, bila jumpa pegawai buat taksiran, tengok, tak wajib zakat. Tak wajib zakat sebab yalah, zakat tu ada kiraan dia kan, dikira dengan modal, dengan pendapatan, dengan dia punya segala kos-kos apa semua. Bila tengok, tak wajib zakat, okey lah, selesai lah. Maknanya dia clear, dia jelas, okey, dia tak wajib zakat lagi. Masa tu pun dia boleh tahulah. Maksudnya kalau dia tanya pegawai, agak-agak masa bila pendapatan saya ni dah boleh wajib zakat, jadi pegawai akan bagi tahulah, nanti kalau pendapatan sampai ke tahap macam ni, bolehlah datang kita buat kiraan semua, kita buat taksiran. Kalau kita bayar zakat pendapatan tuan-tuan, zakat pendapatan ni kita boleh bayar dengan dua cara kan. Okey, dan semua zakat pun sama lah. Maknanya kita boleh buat dengan penolakan dan tanpa penolakan. Penolakan ni maksudnya dengan penolakan had kifayah. Had kifayah ni perbelanjaan kita. Macam kita bayar income tax tu, kita bayar income tax tu kan, income tax tu kan ada penolakan untuk diri sendiri, untuk isteri, untuk anak apa semua kan. Zakat pun ada benda tu. Zakat pun ada item-item penolakan tu kan. Jadi orang yang tak pernah buat taksiran zakat, gaji dia dah 4,000, 5,000, 6,000, pergilah ke kaunter zakat, buat taksiran. Taksir je, bukan nak suruh bayar lagi. Bayar pun ada macam-macam option. Nak bayar potongan gaji boleh kan, nak bayar lamsam hujung tahun pun boleh. Nak nampak ringan, buatlah potongan gaji, bulan-bulan potong, zakat keluar. Kalau gaji 3,000, 4,000, kalau potong RM40 sebulan, tak ada rasa sangat. Tapi kalau hujung tahun sekali keluar zakat 500 ke, rasa berat kan. Jadi ada caranya. Kita pergi ke kaunter zakat tu, kita buat taksiran. Cakap pegawai, saya nak buat taksiran zakat. Dia akan bantulah. Dia akan tengok apa yang kita ada.
okey, ada gaji, okey, ada tak pendapatan lain kan, contoh ada sewa rumah ke kan, ada buat part time Grab ke, semua tu kita kena isytiharkan, dan dia akan tolak dengan kita punya komitmen kita. Dan kita boleh buat potongan gaji itu sama ada dengan penolakan atau tanpa penolakan. Penolakan itu maksudnya berapa jumlah kita boleh kena bayar zakat, dan buat penolakan. Yang tolak-tolak tadi lah untuk diri sendiri, tak apa semua tu kan, perbelanjaan, okey, kita buat penolakan. Jadi jumlah zakat yang kita akan keluar tu sikit lah, tak apalah, yang penting kita tunaikan zakat. Ada orang mungkin dia tak nak penolakan, dia mungkin rasa nak tolong asnaf kan, tak apalah kan, tak perlu penolakan. Berapa yang kena zakat tak apa. Jadi dia nak lebih, niat dia nak bantu asnaf, fakir miskin, ada orang susah ni yang kita kena bantu, tak apalah, kita pilihan tu ada ya. Jadi ini juga soal kan, zakat ni, dan zakat ni terkait juga dengan ekonomi lah sebenarnya. Dia terkait dengan ekonomi. Jadi dalam ekonomi yang makmur, yang subur, yang meningkat, maka zakat tu akan lebih meningkat, akan lebih banyak kan. Dalam ekonomi yang lemah, yang tak membangun kan, yang tak bergerak, maka kutipan zakat tu tidak banyaklah, sikit lah. Macam Covid lah itu, masa Covid kan, kita tanya pegawai zakat yang kita kenal tu, memang mereka terpaksa belanjakan reserve, sebab ada yang tiba-tiba jadi asnaf, daripada T20 terus jadi B40 kan, yang memang kerja macam pilot kan, yang dalam industri penerbangan, tiba-tiba setahun kapal terbang tersadai kan, apa pun tak boleh bawa. Awak komitmen tinggi juga kan, bila kita tahulah gaji besar, komitmen pun besar lah, dan tak ada pendapatan. Jadi mereka sebahagian tu memang tak ada pilihan, kenalah pergi kan, ke zakat, minta bantuan dan sebagainya, sebab nak meneruskan kehidupan. Adalah yang mungkin ada simpanan, selamat sikit lah. Yang ada simpanan, bolehlah guna kan, buatlah apa-apa dengan simpanan tu kan, sementara nak tunggu kerja tu dapat balik. Di zaman Umar Ibn Aziz, orang sebut di zaman Umar Ibn Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah, yang ulama sebut khalifah yang ke-5 kan. Zaman beliau itu disebut apa? Zaman yang tak ada orang layak terima zakat. Okey, memang betul lah, zaman dia tak ada orang layak terima zakat. Sebab apa? Zaman dia ekonominya makmur. Sebab semua orang bekerja, semua orang berpendapatan. Sehingga orang kata, orang apa? Muzaki, orang-orang kaya pada waktu itu, dia kata moga-moga Allah Ta'ala merahmati Umar bin Abdul Aziz, kerana beliau telah mengayakan semua orang, telah menjadikan semua orang kaya. Orang kaya bawa harta zakat, cari orang miskin, ketuk pintu, tuan ni zakat ni ambil lah. Tak ada, saya okey lah, saya tak ada masalah, saya dah cukup. Sebab apa? Beliau jadi khalifah tak lama tuan-tuan, hanya 2 tahun. Tapi bila jadi khalifah, dia makmurkan, cukai diturunkan, tidak bebankan rakyat dengan cukai, pastikan setiap rumah, maksudnya setiap orang ada kerja. Itu saya sebut tadi, hubungan antara zakat dan ekonomi kan. Ada orang dulu kata, bila dia kata Umar Abdul Aziz ni zaman dia, kenapa orang tak layak terima zakat, orang tak nak ambil zakat? Sebab mereka zuhud, sebab mereka malu dengan khalifah, sebab khalifah pun zuhud, jadi mereka pun zuhud. Jadi bila kita baca sejarah, kita tengok sebenarnya bukan itu faktornya, tapi faktornya adalah kerana mereka dah cukup. Bila dah cukup, apa nak ambil hak orang lain kan? Jadi ini kita kata fungsi hubungan antara ekonomi dan dengan zakat juga. Jadi ini kita 2 sifat lagi kita tengok pada hari ini kan, iaitu pertama, menjauhi perkara-perkara yang lawak dan melalaikan, dan yang kedua kan, menunaikan zakat. Ini ciri tambahan lagi kepada sifat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya kongsikan pada waktu tengah hari ini, dan yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu tadi saya ilman, mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu fa innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i
mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil